Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 4.1C pada muka surat 113 sehingga 115. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Hitung pendapatan bercukai berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi. Soalan A. Jumlah pendapatan adalah Rm89.340. Pengecualian cukai adalah sebanyak Rm2.500. Pelepasan cukai adalah sebanyak Rm11.000. Untuk mengira pendapatan bercukai, kita gunakan rumus di bawah, iaitu pendapatan bercukai adalah sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai, iaitu sama dengan Rm89.340 tolak dengan Rm2.500 tolak dengan Rm11.000. Jawapannya adalah Rm75.840. Soalan B. Jumlah pendapatan adalah Rm76.000. Pengecualian cukai adalah Rm8.250. Pelepasan cukai adalah sebanyak Rm15.340. Oleh itu, pendapatan bercukai akan sama dengan jumlah pendapatan iaitu Rm76.000 tolak dengan pengecualian cukai Rm8.250 tolak dengan pelepasan cukai Rm15.340. Jawapannya adalah Rm52.410. Soalan C. Jumlah pendapatan adalah Rm68.210. Jadual di bawah ini menunjukkan pelepasan yang boleh dikenakan, iaitu pelepasan individu Rm9.000, insurans hayat dan KWSP di mana had maksimumnya adalah Rm7.000 sebanyak Rm6.250. Insurans perubatan dengan had maksimum Rm3.000 adalah sebanyak Rm3.600. Kita akan jawab kedua-dua soalan ini menggunakan rumus di bawah, di mana pendapatan bercukai akan sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Tetapi untuk soalan C dengan D ini, mereka hanya mempunyai pelepasan cukai. Tidak ada bahagian pengecualian cukai. Maka kita akan ambil jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pelepasan cukai sahaja. Jadi, untuk soalan C, pendapatan bercukainya adalah sama dengan Rm68.210 tolak dengan jumlah pelepasan cukai, iaitu Rm9.000 tambah dengan Rm6.250 tambah dengan Rm3.000. Jawapan akhirnya adalah Rm49.960. Soalan D. Jumlah pendapatan adalah Rm113.421. Pelepasan yang dikenakan adalah pelepasan individu sebanyak Rm9.000, insurans hayat dan KWSP di mana hadnya adalah Rm7.000 sebanyak Rm11.420. Insurans pendidikan dengan hadnya Rm3.000 adalah sebanyak Rm2.400. Cara untuk buat pengiraan ini adalah sama dengan soalan C tadi, di mana jumlah pendapatan Rm113.421 tolak dengan jumlah pelepasan, iaitu Rm9.000 tambah dengan Rm7.000 tambah dengan Rm2.400. Jawapan akhirnya adalah Rm95.021. Soalan 2. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi setiap yang berikut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Soalan A. Pendapatan bercukai sebanyak Rm108.630. Dengan merujuk jadual kadar cukai pendapatan di sebelah kanan, pendapatan bercukai Rm108.630 ini terletak pada banjaran pendapatan bercukai baris yang ke-7. Oleh itu, cukai bagi Rm100.000 yang pertama adalah sama dengan Rm10.900. Kemudian kita kirakan cukai atas baki berikutnya. Berdasarkan jadual, cukai atas baki yang berikutnya untuk banjaran pendapatan bercukai ini adalah sebanyak 24%. Oleh itu, kita ambil pendapatan bercukai tadi Rm108.630 tolak dengan Rm100.000 yang pertama tadi. Kemudian baki itu akan didarab dengan 24%, di mana cukai atas baki yang berikutnya adalah sama dengan Rm2.071.20. Rebate yang layak di sini adalah RM0 kerana pendapatan bercukainya adalah melebihi Rm35.000.
untuk menghitung cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita gunakan rumus di sebelah kanan, di mana cukai pendapatan akan sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki, kemudian tolak dengan rebate cukai, iaitu RM10,900 tambah dengan RM2,071.20 tolak dengan sifar ringgit. Jawapannya adalah RM12,971.20. Soalan B. Pendapatan bercukai adalah sebanyak RM28,440. Dengan merujuk jadual kadar cukai pendapatan di sebelah kiri, pendapatan bercukai ini adalah terletak pada banjaran pendapatan bercukai baris ketiga. Oleh itu, pengiraannya adalah bagi RM20,000 yang pertama, cukai yang dikenakan adalah sebanyak RM150. Seterusnya, kita kira cukai atas baki berikutnya. Bila kita rujuk jadual, untuk cukai atas baki yang berikutnya, peratusan ataupun kadar yang dikenakan adalah 3%. Oleh itu, kita ambil pendapatan bercukai RM28,440 tolak dengan RM20,000 pertama tadi, kemudian didarab dengan 3%. Maka jawapannya adalah RM253.20. Disebabkan pendapatan bercukai ini adalah kurang daripada RM35,000, maka rebate yang layak adalah sebanyak RM400. Dengan merujuk kepada rumus di sebelah kiri, cukai pendapatan adalah sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate cukai. Oleh itu, cukai pendapatan yang perlu dibayar akan sama dengan RM150 tambah dengan RM253.20 tolak dengan RM400. Jawapannya adalah sama dengan RM3.20. Soalan C. Pendapatan bercukai sebanyak RM35,270. Zakat adalah sebanyak RM500. Dengan merujuk kepada jadual kadar cukai pendapatan di sebelah kanan, pendapatan bercukai ini adalah dalam banjaran pendapatan bercukai baris keempat. Oleh itu, cukai yang dikenakan bagi RM35,000 yang pertama adalah sebanyak RM600. Seterusnya, untuk mengira cukai atas baki yang berikutnya, kita kena kenakan kadar sebanyak 8%. Jadi, langkah kerjanya adalah pendapatan bercukai RM35,270 tolak dengan RM35,000 yang pertama, kemudian didarab dengan 8%. Jawapannya adalah sama dengan RM21.60. Kemudian, zakat itu adalah rebate yang layak, iaitu sebanyak RM500. Dengan menggunakan rumus yang ditunjukkan di sebelah kanan, kita boleh kira cukai pendapatan yang perlu dibayar, di mana ia akan sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki, tolak dengan rebate cukai, iaitu RM600 tambah dengan RM21.60 tolak dengan RM500 bersamaan dengan RM121.60. Soalan D. Pendapatan bercukai sebanyak RM52,394. Zakat adalah sebanyak RM1,250. Dengan merujuk kepada jadual kadar cukai pendapatan di sebelah kiri, pendapatan bercukai ini adalah terletak pada banjaran pendapatan bercukai yang baris ke-5. Maka kita kena kira dulu cukai bagi RM50,000 yang pertama, iaitu sebanyak RM1,800. Seterusnya, bagi cukai atas baki yang berikutnya, kita kena darab dengan kadar sebanyak 14%. Oleh itu, kita ambil pendapatan bercukai RM52,394 tolak dengan RM50,000 yang pertama, kemudian didarab dengan 14%, ia akan bersamaan dengan RM335.16. Kemudian, rebate yang layak adalah sama dengan zakat yang dibayar, iaitu RM1,250. Dengan menggunakan rumus di sebelah kiri, cukai pendapatan akan sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate cukai, iaitu RM1,800 tambah dengan RM335.16 tolak dengan RM1,250. Jawapannya adalah RM885.16. Soalan 3. Puan Aisyah mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM61,593 pada tahun 2020. Jumlah pelepasan cukai yang dituntut olehnya adalah sebanyak RM14,320. Dia telah membayar zakat sebanyak RM700 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aisyah. Langkah pertama, kita kena kirakan pendapatan bercukai Puan Aisyah.
dengan menggunakan rumus di sebelah kanan, di mana pendapatan bercukai akan sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Di sini hanya melibatkan pelepasan cukai, iaitu tiada pengecualian cukai. Jadi kita ambil jumlah pendapatan tahunan RM61,593 tolak dengan pelepasan cukai sebanyak RM14,320, di mana ia bersamaan dengan RM47,273. Kemudian untuk mengira cukai pendapatan, kita rujuk jadual kadar cukai pendapatan di sebelah kanan. Pendapatan bercukai Puan Aisyah iaitu RM47,273 ini adalah terletak pada banjaran pendapatan bercukai baris yang keempat. Maka, kita kena kira dahulu cukai yang dikenakan bagi RM35,000 yang pertama adalah sebanyak RM600. Seterusnya, untuk cukai atas baki yang berikutnya, kadar yang dikenakan adalah sebanyak 8%. Maka, kita akan ambil pendapatan bercukai iaitu RM47,273 tolak dengan RM35,000 yang pertama. Kemudian didarab dengan 8%, ia akan sama dengan RM981,84. Puan Aisyah telah membayar zakat sebanyak RM700, maka rebate yang layak adalah sama dengan RM700. Kemudian, dengan menggunakan rumus di sebelah kanan, cukai pendapatan yang perlu dibayar akan sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate cukai, iaitu RM600 tambah dengan RM981,84 tolak dengan RM700. Jawapannya adalah RM881,84. Soalan 4. Pendapatan bercukai Puan Siu adalah sebanyak RM75,311. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM300 untuk potongan cukai bulanan PCB. Namun, jumlah PCB tidak mencukupi untuk membayar cukai pendapatannya. Berapakah bayaran baki cukai pendapatan yang perlu dibuat kepada pihak LHDN? Dengan merujuk kepada jadual kadar cukai pendapatan di sebelah kanan, pendapatan bercukai Puan Siu iaitu RM75,311 adalah terletak pada banjaran pendapatan bercukai baris yang ke-6. Maka langkah pertama, kita kena kira cukai bagi RM70,000 yang pertama, iaitu cukai sebanyak RM4,600. Kemudian, kadar yang dikenakan ke atas cukai atas baki yang berikutnya adalah sebanyak 21%. Oleh itu, untuk mengira cukai atas baki yang berikutnya, kita ambil jumlah pendapatan bercukai iaitu RM75,311 tolak dengan RM70,000 yang pertama, kemudian didarab dengan 21%. Jawapannya adalah sama dengan RM1,115,31. Disebabkan pendapatan bercukai bagi Puan Siu adalah melebihi RM35,000, maka rebate yang layak di sini adalah RM0. Seterusnya, bagi mengira cukai pendapatan, kita gunakan rumus di sebelah kanan, di mana cukai pendapatan adalah sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate cukai, iaitu RM4,600 tambah dengan RM1,115,31 tolak dengan RM0. Jawapannya adalah sama dengan RM5,715,31. Dalam soalan, dinyatakan bahawa setiap bulan gaji Puan Siu dipotong sebanyak RM300 untuk PCB-nya. Maka kita kena kirakan jumlah PCB yang dipotong sepanjang tahun, iaitu RM300 darab dengan 12 bulan sama dengan RM3,600 setahun. Dengan merujuk kepada jadual di atas, disebabkan cukai yang perlu dibayar di sini adalah melebihi amount PCB, maka kita kena kirakan bayaran cukai itu dengan mengambil cukai yang perlu dibayar tolak dengan PCB, iaitu bayaran cukai yang tidak mencukupi adalah sama dengan RM5,715,31 tolak dengan RM3,600. Jawapannya adalah sama dengan RM2,115 dan 31 sen. Soalan 5. Pada tahun 2020, Encik Subra dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM61,000 dan RM56,000. Berikut ialah belanja yang dituntut oleh Encik Subra dan isterinya bagi tahun tersebut. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Subra dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai basingan.
Disebabkan taksiran cukai ini adalah berasingan, jadi kita kena kirakan taksiran mereka secara satu persatu. Mula-mula kita kira taksiran untuk Encik Subra. Dengan menggunakan rumus di bawah, iaitu pendapatan bercukai adalah sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Oleh itu, pendapatan bercukai Encik Subra akan sama dengan jumlah pendapatan tahunannya RM61,000 tolak dengan pelepasan cukainya. Perhatikan bahawa Encik Subra tidak mempunyai sebarang pengecualian cukai. Dengan merujuk jadual di sebelah kanan, pelepasan cukai bagi Encik Subra adalah pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM6,000, gaya hidup sebanyak RM2,000, tabung bersih SSPM sebanyak RM5,000 dan insurans pendidikan sebanyak RM2,600. Oleh itu, jawapannya adalah sama dengan RM36,400. Seterusnya, kita akan kira cukai pendapatan Encik Subra berdasarkan jadual di sebelah kanan, iaitu jadual kadar cukai pendapatan. Pendapatan bercukai Encik Subra adalah berada di banjaran pendapatan bercukai baris yang keempat. Oleh itu, cukai bagi RM35,000 yang pertama akan sama dengan RM600. Seterusnya, kadar bagi cukai atas baki yang berikutnya adalah sama dengan 8%. Maka, pengiraannya adalah kita ambil RM36,400 tolak dengan RM35,000 yang pertama, kemudian didarab dengan 8%, jawapan akan sama dengan RM112. Didapati bahawa Encik Subra tidak mempunyai sebarang rebate yang layak. Oleh itu, jumlah cukai perlu dibayar akan dikira berdasarkan rumus di sebelah kanan, iaitu cukai pendapatan akan sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate cukai. Jadi pengiraannya adalah sama dengan RM600 tambah dengan RM112. Jawapannya adalah RM712. Sekarang kita akan kira taksiran cukai untuk isteri Encik Subra. Langkah pertama, kita akan kira pendapatan bercukainya berdasarkan rumus di bawah, di mana pendapatan bercukai akan sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Didapati bahawa isteri Encik Subra tidak mempunyai pengecualian cukai. Jadi, kita akan ambil jumlah pendapatan tahunannya RM56,000 tolak dengan jumlah pelepasan cukainya. Pelepasan cukai isteri Encik Subra adalah seperti di jadual sebelah kanan, iaitu pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM5,900, gaya hidup RM2,500, tabung bersih SSPN RM6,000 dan insurans pendidikan RM2,000. Oleh itu, pendapatan bercukainya adalah sama dengan RM30,600. Seterusnya, kita akan kira cukai pendapatan isteri Encik Subra berdasarkan jadual kadar cukai pendapatan di sebelah kanan. Pendapatan bercukai isteri Encik Subra adalah terletak pada banjaran pendapatan bercukai baris yang ketiga. Oleh itu, cukai bagi RM20,000 yang pertama akan sama dengan RM150. Seterusnya, untuk kira cukai atas baki yang berikutnya, kita kena darab dengan 3%. Maka, cukai atas baki berikutnya adalah sama dengan RM30,600 tolak dengan RM20,000 yang pertama, kemudian didarab dengan 3%. Jawapan adalah sama dengan RM318. Disebabkan pendapatan bercukai isteri Encik Subra adalah kurang daripada RM35,000, maka isteri Encik Subra layak dengan rebate sebanyak RM400. Dengan itu, kita boleh kira cukai pendapatan isteri Encik Subra menggunakan rumus di sebelah kanan, iaitu cukai pendapatan akan sama dengan cukai dasar tambah dengan cukai atas baki tolak dengan rebate cukai, di mana ia akan sama dengan RM150 tambah dengan RM318 tolak dengan RM400. Jawapan akan sama dengan RM68. Soalan minta kita cari jumlah cukai pendapatan bagi Encik Subra dan isterinya. Oleh itu, ia akan sama dengan 712 tambah dengan RM68. Jawapannya adalah sama dengan RM780. Soalan 6. Firdaus mempunyai sebuah motosikal dan sebuah kereta dengan kapasiti enjin seperti ditunjukkan dalam raja di bawah. Berdasarkan jadual di bawah, hitung cukai jalan untuk kedua-dua jenis kenderaan tersebut. Pertama, kita hitung cukai jalan motosikal berkapasiti 220cc. Dengan merujuk kepada jadual di sebelah kiri, bagi motosikal dengan kapasiti enjin 220cc,
maka kadar cukai jalan adalah kadar asas sebanyak RM50. Kemudian kita akan kira cukai jalan kereta dengan kapasiti 1860 cc. Dengan merujuk kepada jadual di sebelah kiri, bagi kereta dengan kapasiti enjin 1860 cc, ia akan dikenakan kadar asas sebanyak RM280 ditambah dengan 50 sen setiap cc melebihi 1800 cc. Maksudnya RM280 tambah dengan 1860 cc tolak dengan 1800 cc. Kemudian didarab dengan 50 sen. Maka ia akan sama dengan 280 tambah dengan 30, menjadikan jawapannya adalah RM310. Soalan 7. Puan Kim memiliki sebuah pangsapuri servis di Shah Alam. Cukai pintu yang dikenakan ialah 5%. Diberi bahawa sewa rumah itu dianggarkan pada RM1,500 sebulan. Hitung jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Kim setiap tahun. Mula-mula kita kirakan nilai tahunannya, iaitu RM1,500 sebulan darab dengan 12 bulan akan sama dengan RM18,000 setahun. Dengan menggunakan rumus di sebelah kanan, jumlah cukai pintu akan sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Diberi dalam soalan, kadar cukai pintu adalah sebanyak 5% didarab dengan nilai tahunan RM18,000. Oleh itu, jumlah cukai pintu adalah sebanyak RM900. Soalan 8. Encik Abdullah memiliki sebidang tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi di Kedah. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 15 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Abdullah setiap tahun. Dengan merujuk rumus di bawah, jumlah cukai tanah akan sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Oleh itu, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam soalan, kadar cukai tanah setiap unit keluasan adalah sebanyak 15 sen. Kemudian jumlah keluasan tanah adalah sama dengan 300 meter persegi. Jadi kita darabkan dua nilai ini, menjadikan jumlah cukai tanah adalah sebanyak RM45. Soalan 9. Yisun makan malam di sebuah restoran. Dia telah makan sepinggan nasi goreng, 2 ketul ayam goreng dan secawan kopi. Jadual di bawah menunjukkan harga makanan dan minumannya. Diberi bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%, hitung bil Yisun. Untuk mengira cukai perkhidmatan ini, kita kena jumlahkan semua harga makanan dan minuman yang telah Yisun pesan, iaitu RM6 tambah dengan 2 ketul ayam goreng darab dengan RM5 tambah dengan RM4 secawan kopi, kemudian didarab dengan cukai perkhidmatan 6%. Ia akan sama dengan RM20 darab dengan 6%, iaitu cukai perkhidmatan adalah sebanyak RM1.20. Soalan minta kita hitung bil bagi Yisun. Maka bil Yisun adalah sama dengan jumlah harga makanan dan minuman yang dipesan oleh Yisun RM20 tambah dengan cukai perkhidmatan RM1.20. Oleh itu, bil Yisun adalah sebanyak RM21.20. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.